Bermula dari sebuah lembah tandus tanpa penghuni, keberkatan tanah suci ini akhirnya berubah menjadi tempat tamadun awal manusia dan pusat ibadat selepas terpancarnya air Zam-Zam dan pembinaan Kaabah. Sehingga kini, kota Mekah sentiasa hidup dengan aktiviti ibadat. Bahkan bilangan para jemaah haji dan umrah semakin bertambah dari tahun ke tahun. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat ibadat manusia adalah Baitullah di Bakkah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Surah Ali Imran ayat 96. Kaabah yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram adalah persis permata berharga yang mengingatkan kita kepada kisah perjuangan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail alaihi salam. Kisah pengorbanan Siti Hajar terakam di antara dua bukit mulia iaitu Safa dan Marwah sehingga diabadikan oleh Allah sebagai sa'i dalam rukun ibadat haji dan umrah. Nabi Ibrahim AS meletakkan isteri dan anaknya iaitu Hajar dan Ismail di tempat itu, iaitu tempat terletaknya tapak Kaabah. Pada masa itu Kaabah telah runtuh. Setelah dia letak di situ, Nabi Ibrahim balik ke Palestin. Ditinggalkan sedikit bekalan air dan buah kurma untuk anaknya dan isterinya. Setelah bekalan air itu habis, Nabi Ismail yang masih bayi tadi menangis dahaga air. Dalam keadaan panik, Hajar pun pergilah mencari air sekeliling, tak dapat. Lalu Hajar pun pergi naik ke bukit Safa untuk melihat kelilingnya kalau ada orang boleh membantunya. Kemudian dia berlari pula ke bukit Marwah dan keadaan yang sama juga. 7 kali Hajar berlari daripada Safa ke Marwah, dan perbuatan ini menjadi sebagai ibadat dalam haji dan umrah. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, pucuk kepimpinan kota Mekah bersilih ganti dari satu kabilah ke satu kabilah dalam tempoh garis masa yang panjang. Sehinggalah Allah membangkitkan Nabi Muhammad SAW sebagai penyuluh kepada kegelapan jahiliah umat ketika itu. 1400 tahun berlalu, dipercayai di tapak bangunan bersejarah inilah Rasulullah SAW dilahirkan, iaitu pada tahun gajah. Setelah menjalani hidup selama 40 tahun, akhirnya Allah menurunkan wahyunya kepada baginda. Di sinilah seruan wahyu pertama melalui malaikat Jibril diturunkan ketika baginda sedang bersuluk seorang diri di Jabal Nur. Tempat bersejarah ini sehingga kini tidak pernah sunyi dari kunjungan para jemaah untuk memperingati peristiwa besar penuh bersejarah tersebut. Di tanah perkuburan inilah jasad mulia isteri baginda disemadikan. Rasulullah menjalani kehidupan dan berdakwah dengan penuh berliku, lebih-lebih lagi setelah kematian bapa saudaranya Abu Talib dan Siti Khadijah, isteri baginda yang tercinta. Kawasan ini merupakan tanah perkuburan yang sering menjadi tumpuan ziarah umat Islam. Namun, Allah memberikan kegembiraan kepada baginda dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, iaitu diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan diangkat ke langit untuk menerima kewajipan ibadat solat 5 waktu. Kedudukan baginda juga terubat dengan pengislaman rombongan jin dari Nasibin sehingga masjid jin ini diabadikan sempena peristiwa tersebut. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, akhirnya baginda terpaksa berhijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah telah memberi nafas baru kepada umat Islam sehingga berjaya membina negara Islam pertama di Madinah. Namun perjalanan hijrah baginda tidak mudah kerana berdepan dengan ancaman bunuh kaum musyrikin Mekah. Di Gua Thur inilah tempat Rasulullah SAW bersembunyi selama 3 malam untuk mengelak dari dikesan oleh kumpulan musuhnya. Walaupun mereka membuat berbagai perancangan untuk membunuh Rasulullah, namun Allah
menjamin keselamatan baginda kerana dialah sebaik-baik penjaga.